Fokus dari Sabah mengenai konvoi jelajah Ramadan RTM. Butirannya bersama Suaran Syah. Silakan Suaran. Ya, terima kasih Sahih. Sebanyak 6 buah kenderaan dalam rombongan konvoi jelajah Ramadan Radio RTM Sabah tiba di Petron Batu 32 Checkpoint Sandakan kira-kira pukul 11 pagi tadi dalam meneruskan misi jelajah ke destinasi terakhir daerah Sandakan. Rombongan disambut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Datuk Jafari Waliam bersama pengurus penyiaran Sandakan FM Sugiman Rafai dan 6 buah kenderaan pacuan 4 roda daripada Kelab Kebajikan dan Rekreasi Pacuan 4 Roda Libaran. Di stesen Petron ini turut diadakan majlis penyerahan bakul Ramadan dan cek cura kepada Sandakan FM untuk diserahkan kepada golongan asnaf. Konvoi kemudiannya bergerak ke destinasi seterusnya iaitu Masjid At-Toyibah, Kampung Cenderamata Batu Sapi untuk majlis penyerahan bakul Ramadan dan duit raya kepada 50 golongan asnaf. Usai penyerahan bantuan di masjid ini, konvoi jelajah diteruskan ke Masjid Daerah Sandakan iaitu destinasi terakhir jelajah Ramadan kali ini dan diteruskan dengan pengagihan bubur lambuk secara pandu lalu di hadapan Masjid Daerah Sandakan. Golongan asnaf dan fakir miskin Kampung Cenderamata, Kampung Simsim antara yang disantuni dalam program Jelajah Ramadan RTM 2024 di lokasi terakhir di daerah Sandakan. Majlis perasmian kini sedang berlangsung di Masjid Daerah Sandakan. Perkembangan terkini bersama Saleh Jikri. Saleh, silakan. Suaran, terima kasih. Baik, di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan berlangsung majlis perasmian program Jelajah Ramadan RTM 2024 dengan kerjasama Masjid Daerah Sandakan, dan bersama-sama saya ketika ini ialah Timbalan Presiden Dewan Majlis Perbandaran Sandakan merangkap pengerusi Badan Dakwah Daerah Sandakan Encik Farizal Seto. Baik, Tuan Farizal, bagaimana mungkin melihat pendekatan RTM Rusi Jelajah Ramadan ini bekerjasama dengan Masjid Daerah Sandakan dalam aktiviti kebajikan dakwah? Alhamdulillah, pertamanya saya merakam ucapan terima kasihlah kepada pihak RTM Sandakan kerana membawa program Jelajah Ramadan Sabah RTM Sabah ini ke Masjid Daerah Sandakan. Saya nampak ini satu usaha yang baik, apatah lagi jawatan kuasa Masjid Daerah ini turut sama dilibatkan ataupun melibatkan kita punya pengurus Sandakan ataupun RTM Sandakan iaitu Saudara Sugiman sebagai Ketua Syukbah Media dan Penerangan. Jadi saya nampak usaha ini bagus dan sekaligus dapat mempromosikan kita punya masjid lah. Dan dari segi konsep ataupun konteks untuk penyebaran maklumat tu saya rasa bertepatan lah peranan RTM membantu pihak Masjid Daerah Sandakan. Tuan Farizal, apa harapan mungkin Tuan supaya Jelajah Ramadan ini pada masa akan datang akan diteruskan lagi? Saya fikir saudara, kalau pihak lain tidak memberi tawaran, kamilah memberi tawaran. Sebab saya nampak program ini amat baik, bertepatan dengan kita punya konsep iaitu untuk mempromosikan masjid daerah ini ke pengetahuan dan perhatian masyarakat setempat. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik, itulah dia Jelajah Ramadan RTM 2024 peringkat negeri Sabah yang berada di lokasi terakhir daerah Sandakan. Semoga Jelajah Ramadan ini akan berterusan lagi pada tahun depan menyantuni cakna kepada golongan memerlukan. Kembali bersama Suaran Sah di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Saleh. Polis daerah Keningau akan terus mempergiat usaha pencegahan walaupun ada peningkatan kes jenayah terpencil di daerah itu. Ketua Polis Daerah Keningau Superintenden Yampil Anak Garai berkata, namun perkara itu tidak hanya terletak di bahu pihak polis semata-mata, sebaliknya ia memerlukan kerjasama masyarakat setempat bertepatan dengan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada. Beliau ditemui media selepas menyampaikan perutusan sempena sambutan Hari Polis ke-217 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau.
Superintenden Yampil turut mengingatkan ahli keluarga yang merancang bercuti Aidilfitri dan akan meninggalkan rumah untuk tempoh lama agar memaklumkan pihak polis untuk tujuan rondaan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Polis Beluran berjaya menupaskan geng Kunak dengan penangkapan 3 lelaki dan seorang wanita di Kunak 14 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintenden Kasim Muda berkata, kesemua suspek dipercayai giat melakukan kegiatan mencuri sarang burung di sekitar daerah Beluran, Telupit dan Paitan. Menangkap 3 lelaki dan 1 wanita lah. Jadi wanita ni dia bertindak sebagai dia punya mastermind sebab dia yang ambil barang kan, dia yang atur nak jual di mana. Dan barang-barang ni kebanyakan dijual daripada ni lah pihak pembeli sarang burung dah. Jadi setakat ni kita ada buat rampasan berkenaan resit-resit saja yang kita buat lah. Yang sarang burung tu tak dapat kita rampas. Susulan tangkapan itu, seorang lelaki dipercayai pembeli sarang burung turut ditahan di Lahadatu bagi membantu siasatan. Turut dirampas beberapa peralatan yang digunakan dalam kegiatan mencuri sarang burung. Superintenden Kasim menyatakan demikian dalam sidang media selepas menghadiri sambutan Hari Polis ke-217 peringkat daerah di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu 5 tangkapan direkodkan bagi kes narkotik melibatkan rampasan dadah jenis syabu dengan berat keseluruhan hampir 1.8 kilogram bernilai RM101,441. Sebanyak 31 aduan diterima berkaitan kes penipuan dengan kerugian dianggarkan hampir RM545,400. Masih tidak terlambat mengucapkan tahniah kepada pelajar memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 2023. Di Sabah, Sekolah Menengah SM Islamiah Tawau mengekalkan kedudukan sebagai sekolah terbaik dengan grade purata sekolah GPS 2.40. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana tanpa doa mereka saya mungkin tidak dapat berdiri pada pentas hari ini. Khususnya saya mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada guru-guru Islamiah Tawau yang sangat hebat mengajar, rakan-rakan saya yang banyak menyokong sampai akhir ni. InsyaAllah lepas ni saya akan lanjutkan pelajaran ke Mesir. Sekarang saya dalam kelas markas bahasa Arab dengan ustazah di Mesir. Saya bersyukur dan sangat gembira kerana mendapat jajian di dalam peperiksaan STEM ini. Sebenarnya yang hebat itu bukanlah saya sendiri. Sebenarnya yang hebat itu ialah dari doa ibu saya dan guru-guru juga yang telah memainkan peranan yang penting dalam mendidik saya. Dan sahabat-sahabat saya juga serba sedikit menolong saya dalam menempuhi peperiksaan ini. Dan saya akan melanjutkan pembelajaran saya di Universiti di Semenanjung sana ataupun Universiti Al-Azhar Mesir. Secara keseluruhan, pencapaian keputusan STEM tahun 2023 di negeri ini merekodkan peningkatan 0.02% dengan GPN 3.30 berbanding 3.32 pada tahun 2022. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Terima kasih Soran.